Soalnya bagaimana daging korban ini dibahagikan setengah tu korban lah. Lepas lagi daging ambil kau dia belakang boleh putih air. Setahun si pai nak makan sikit-sikit. Oh, tu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Setelah lama ber-PKP ni, ada yang mungkin dah kepenatan. Banyak tugasan yang kena disiapkan dalam Google Classroom, yang datang dalam email, yang masuk dalam grup WhatsApp. Jadi kena sabarlah, kena sabar dan terima dia sebagai satu cara, satu cabang untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Cuba kita fikir kenapa satu hari yang sangat besar dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, Hari Raya Idul Adha yang akan kita sambut nanti, dikaitkan dengan ibadah menyembelih haiwan ternakan ataupun kita sebut sebagai ibadah korban. Pengorbanan ni banyak cara kan, nak korban wang ringgit, korban macam-macam, tapi Allah pilih haiwan ternakan. Sebab apa? Di antaranya ialah untuk kita mengenang kembali bagaimana proses yang berlaku ketika mana Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya diuji dengan satu pengorbanan yang sangat agung. Sehingga kemuncaknya ialah arahan untuk menyembelih Nabi Allah Ismail, dan ianya dilakukan secara bersungguh-sungguh oleh keluarga tersebut, sehingga akhirnya di kemuncaknya Allah menukarkan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kiwash. Pelajaran kita adalah pelajaran yang ke-15 dalam buku teks kata 4 KSSN, dan untuk kata 5 ini adalah satu ulang kaji dan pengulangan. Dari sudut pengertian, kurban ialah menyembelih binatang ternakan pada 10 Zulhijjah sehingga akhir hari Tasyrik. Hari Tasyrik ni 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kena ingat tu. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum ni sunat muakkad, sunat yang sangat digalakkan dan yang tidak ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak ianya disyariatkan. Anak-anak boleh tengok info di bawah tu. Ibadah korban ni disyariatkan pada tahun kedua Hijrah sebagai mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail dan keluarga dia sebenarnya. Begitu juga ibu. Dan bagi yang bernazar, hukum korban bertukar menjadi wajib. Dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, tunaikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah kerananya. Kita pergi yang pertama. Contoh binatang ternakan Al-An'am yang pertama ialah unta. Unta ni ada syarat-syarat dia. Cukup umurnya ialah ketika unta berumur 5 tahun. Unta yang 5 tahun ataupun lebih baru boleh dijadikan haiwan korban. Seterusnya binatang ternakan daripada kelompok yang kedua ialah lembu, kambing. Di bawah tu kerbau. Kotlah ada yang tak biasa tengok kerbau. Kan ada yang mungkin tak pernah tengok langsung kerbau. Jadi ni rupanya kerbau. Jadi ketiga jenis ni, sama ada lembu, kambing ataupun kerbau. Dari sudut cukup umurnya, dikira cukup umur bila sudah berumur
2 tahun ataupun lebih. Okay, jadi yang belum cukup umur tak layak untuk dijadikan haiwan kurban. Okay, dan seterusnya ialah biri-biri. Okay, biri-biri ni cepat matang saya rasa. Okay. Sebab biri-biri dari sudut umurnya sudah berumur 1 tahun dah boleh dijadikan haiwan kurban. Okey, sebut kat sini biri-biri mestilah berumur 1 tahun ataupun telah bersalin gigi. Okey, seterusnya kita pindah pada syarat sah korban. Yang pertama dari sudut niat, kita kena berniat korban ketika binatang yang kita korban tu kita sembelih. Jadi kalau tak niat korban, dia akan jadi sembelihan biasa dan boleh makan, tak ada masalah. Okey, yang kedua dari sudut masa pelaksanaannya, korban ni tak boleh disembelih bila-bila masa. Okey, dia ada masa yang tertentu, iaitu selepas solat hari raya Aidil Adha sehingga terbenam matahari pada hari tasyrik. Okey, macam kita punya takrif tadi. Okey, seterusnya dari sudut cukup umur kita dah sebut. Okey, seterusnya sifat al-an'am. Okey, sifat al-an'am tu dia mestilah bebas daripada penyakit dan kecacatan dan juga tidak tempang ataupun tidak kurus yang melampau. Maknanya bebas, tak ada penyakit, tak cacat, tak rabik telinga, tidak rabik hidung. Kita tak boleh pilih. Contohnya kita ada mega kambing, kita pun pilih kambing yang paling kurus. Dah lah kurus, telinga sebelah pula tak ada, pasal sakut di paku kau ataupun hidung cari. Okey, ini tidak bercukur, tidak potong kuku ni. Okey, ialah kepada orang yang ingin berkorban. Bukan kambing, bukan binatang korban tu. Orang yang nak berkorban, sunatnya tidak bercukur ataupun memotong kuku pada permulaan Zulhijjah. Start 1 Zulhijjah tu tak boleh nak potong kuku, semua dah biar je macam tu sehinggalah selesai ibadah korban. Selesai korban apa semua, barulah boleh kacik kuku, bercukur dan sebagainya. Itu sunat. Yang kedua, melakukan penyembelihan kurban dengan sendiri. Mana dia sendiri nak korban, dia sendiri sembelih dan tidak mewakilkan kepada orang lain sekiranya mampu. Selagi bolehlah, kan, terutamanya abang-abang lelaki ni belajar. Lah ni mungkin boleh belajar sembelih burung puyuh, sembelih ayam dulu, naik sikit sembelih kambing, kemudian insya-Allah akan berani sembelih lembu dan sebagainya. Yang ketiga, kita melaksanakan segala sunat sembelihan. Sebelum ni kita pernah belajar sembelihan, antaranya ialah sunat menghadap kiblat. So sunat sembelihan sebanyak mana pun dia di aplikasi, boleh di-apply dalam ibadah kurban, dikira juga sunat kurban. Okey, begitu juga memilih alat sembelihan yang tajam, kemudian membaca bismillah wallahu akbar. Setengah tu baca bismillah Allahu akbar tak apa. Okey, mana-mana boleh, serupa je maksud dia. Kemudian berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih. Simple, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian berdoa semasa menyembelih, doa dekat bawah tu, ya Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ke-1 Zulhijjah, orang yang berkorban makruh bercukur dan memotong kuku. Jadi kita sebut tadi. Dan yang kedua, kurban tidak sah dilakukan sebelum 10 Zulhijjah. Kena ingat. Takutlah esok takutnya sibuk hari raya, kita pun sembelih siap-siap. 9 hari bulan tu sembelih, 10 hari bulan lagi bagi je. Ada tak boleh. Okey. Seterusnya 10 Zulhijjah, waktu penyembelihan bermula. Bila mula tu? Selepas naik matahari, selepas saja kita
sempurnakan solat Aidil Adha dan mendengar 2 khutbah yang disampaikan oleh khatib. Okey, dalam solat sunat Aidil Adha dan juga khutbah tu untuk Aidil Adha ni disunat diperawalkan. Kita pun disunat tidak mengambil apa-apa makanan di awal pagi, puasa sikit. Okey, start pada bangun subuh juga tahan makan sehinggalah selesai proses korban. Daging yang kita korbankan tu kita masak, okey, sebahagiannya, dan kita makan. Itu mudah-mudahan menu pertama kita pada hari raya korban, itu sunat. Seterusnya pada 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah adalah hari-hari di mana kita disunatkan untuk berkorban, seperti mana 10 Zulhijjah tadi. So tak perlulah rasanya kita berebut. Dah kalau jiran kita korban 10 hari bulan, jiran sebelah kanan pun pula nak korban 11 hari bulan, masing-masing dah mengajak bergotong royong. So kita pilihlah 12 ataupun 13 Zulhijjah supaya susunan nampak tertib, kan? Dan hari yang ke-14 korban tidak sah dilakukan selepas terbenam matahari 13 Zulhijjah. So 14 sudah expired. Okey, anak-anak tengok suasana yang mungkin biasa. Okey, orang dia tolong orang siap daging ke apa semua ke, kita topok daging apa semua ni ikut saiz yang kita rasakan adil, kan? Ini adalah persediaan untuk pembahagian daging korban. Okey, soalnya bagaimana daging korban ini dibahagikan? Setengah tu korban lah. Pas daging ambil kau dia belakang, buh dalam peti air. Setahun sipai nak makan sikit-sikit. Oh, tu tidak hikmahnya korban. Okey, dari sudut pembahagian korban, okey, sebagaimana di skrin tu boleh tengok, dia dibahagi 3. Daging korban kita tu campurlah tulang, apa sahaja yang kita korbankan tadi, kita akan bahagi pada 3 tumpuk. Okey, 1/3 daripadanya ialah untuk pihak yang berkorban dan ahli keluarganya. Hebat Allah SWT. Maknanya dia tak lupa dekat kita. Okey, bahagian kita ada 1/3. Yang kedua, 1/3 lagi adalah untuk saudara mara, jiran dan saudara sesama Islam. Yang ni tak kira ni sama ada jiran kita kaya, jiran kita miskin. Ni Allah sediakan satu mekanisme atau kaedah, okay, untuk kita menjalin silaturahim. Dan 1/3 lagi khusus untuk mereka dari kategori fakir dan juga miskin. Okey, perhatian juga anak-anak ya, daging korban ni, amalan masyarakat kita selalu daripada daging korban kita akan ambil sebahagian, kita bubuh dalam plastik supik, kita bagi kepada penyembelih dengan niat mengupah. Dalam Islam benda ni tak betul. Alright, haram mengupah tukang sembelih dengan daging korban, sebab dia ada unsur jual beli juga kat situ. Daging korban tak boleh dijual beli. Bagi kedai tolong jual daging korban hamba ni, tak boleh. Okay, begitu juga upah kepada tukang sembelih dalam bentuk daging. Lepas tu nak upah mana? Dia mari letih apa semua, kan makan masa kadang-kadang sejak nak tunggu orang yang nak berkorban tu, nak cukup 7 orang tu kan, boleh diupah, tetapi mungkin dengan duit tunai, tak ada kaitan dengan ibadah korban. Okey, seterusnya beberapa note. Okey, perhatian tentang agihan daging korban ni. Yang pertama, wajib semua daging korban nazar disedekahkan kepada fakir miskin. Tak ada lagi pembahagian 1/3 macam tadi, sebab korban nazar lain. Okey, hukumnya dengan korban biasa.
Okey, jadi semua daging itu sudah pada fakir miskin. Okey. Dan haram bagi orang yang berkorban menjual daging korban. Okey, dalam apa cara sekalipun lah. Okey, itu gambaran bagaimana ibadah korban berlaku. Okey, proses melapah ni kalau boleh yang berkorban tu daripada awal, daripada sembelih, kalau boleh dia mampu dia sembelih sendiri. Okey, melihat sendiri bagaimana darah memancut keluar daripada leher haiwan korban kita, sambil berselawat, sambil berdoa, sambil bertakbir, kemudian sama-sama dalam proses melapah. Okey, selesai tajuk korban. Sedikit latihan kebab. Ibadah korban adalah jambatan mengukuhkan hubungan silaturahim sesama ummah. Ini dia punya statement. Benda ni pernah keluar dalam SPM sebelum ni. Soalannya, buktikan kebenaran pernyataan di atas dengan mengemukakan, salah itu juga, dengan mengemukakan hujah anda. Buktikan bahawa ibadah kurban mengukuhkan silaturahim. Jadi anak-anak boleh pilih mana-mana isi penting, pilih satu, okey, dan buat huraian. Okay, nanti insya-Allah Ustaz akan assignkan dalam Google Classroom. Okey, asalnya setakat di sini dulu perkongsian kita tentang korban. Okey, yang ilmu tu ilmu yang periksa tu periksa kan sebagai orang kaji, tapi yang lebih penting ialah apa yang kita dapat, kita fahami, dan bila sampai masanya saat kita perlukan ilmu ini, dia sudah sentiasa di dada. Ya, sampai saat kita beramal, kita amalkan, insya-Allah. Itu yang lebih penting. Jadi belajar mengenai Islam ialah belajar tentang bagaimana cara untuk kita hidup. Sekadar itu dulu. Terima kasih atas perhatian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.